Apa kabar semua pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Azhar, bukan nama sebenar, nama samaran yang saya gunakan. Satu ketika dahulu di kampung saya, ada satu pekerjaan yang mana pekerjaan ini dibayar. Tetapi tak semua orang berani untuk melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah menjaga kubur bagi mayat ataupun jasad yang baru ditanam. Adalah mereka yang dalam golongan orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu ketika mereka hidup, seperti kubu-kubu bomo dan guru-guru silat. Memang ramai tidak tahu, Casey. Akan tetapi, kami ini dibayar. Bukan apa, sebabnya bila guru-guru silat yang meninggal dunia ini pergi, ditanam jasadnya. Bila Tok Bomo, Makcik Bomo, Nenek Bomo, Pakcik Bomo ni meninggal dunia, ada yang akan pergi ke kubur mereka. Jadi dalam 7 hari 7 malam, kubur mereka ni sentiasa menjadi tumpuan mereka yang sedang mendahgakan ilmu. Kubur mereka akan menjadi tempat pemujaan. Jadi oleh kerana itu, saya ni dengan beberapa orang kawan mengambil kesempatan ini untuk menyediakan khidmat kami menjaga kubur-kubur berkenaan. Tak semua, Casey. Hanya kubur-kubur yang tertentu saja. Pendengar Ria 897 FM. Pengalaman saya menjaga lebih kurang pada waktu itu dalam 7 atau 8 kubur seingat saya. Banyak kisah peristiwa. Kalau jaga, paling sikit 2 orang. Kalau seorang saya takkan buat, tak berani. Paling ramai 4 orang, Casey. Jadi lebih ramai yang menjaga, duit tu lebih kurang lah. Tapi kalau nak duit lebih kurang orang, berani itu harus tingkatkan. Jaga 2 orang dengan jaga 4 orang, lebih berani jaga 4 orang. Apa yang terjadi, ini merupakan tapak tanah perkuburan yang baru saja dikebumikan. Kami ini akan ikut rombongan untuk menghantar jenazah dikebumikan, dan kami konon-kononnya adalah orang terakhir untuk pulang. Tapi tidak, sebab hal ini tidak boleh diberitahu pada sesiapa pun. Jadi kami akan bawa tilam. Kami akan dirikan kemah kecil kalau ada. Taruh kimbis. Ya, kimbis. Alas kimbis, taruh tilam lipat kecil. Kami akan bermalam. Itulah tempat kami. Nak mandi bergili-gili, nak ke tandas bergili-gili, tak ada orang pun untuk 7 hari 7 malam boleh meninggalkan tapak tanah perkuburan berkenaan. Jadi pada satu malam, ini kubur, Casey. Seorang nenek 104 tahun dia meninggal dunia. Dia adalah seorang bomo yang sungguh handal sangat-sangat. Apa ni? Korang bawa makan kan? Aku lapar lah. Kita makan yelah. Engkau bentang tu. Tu. Kimbis tu letak sini sikit. Wah, hari ni menu apa ni? Malam pertama, saya dengan beberapa orang sahabat, kita duduk makan sambil tu berborak-borak. Lazimnya kita akan nampak nanti akan ada cahaya lampu, Casey. Adalah nanti orang datang bawa lampu suluh dari jauh. Nanti kalau dia perasan ada orang yang menjaga kubur ni, mereka akan berhenti berlalu pergi. Nanti datang orang lain. Tapi malam tu, ketika saya dengan teman-teman menjaga kubur makcik yang meninggal dunia 104 tahun, beliau adalah seorang tukang ubat. Beliau juga dikenali sebagai Nenek Ian. Bunyinya macam Nenek Kebayan, Casey. Tak tahulah adakah Nenek Kebayan ataupun Nenek Ian. Nenek Ian ni, Casey, ilmu pendamping dia memang dahsyat. Bila dia nak dikebumikan,
Tanah susah nak terima. Jadi apa yang terjadi? Malam tu bukan orang datang ke sih. Saya dengan kawan tengah duduk makan, dengan bunyi cengkerik pada malam tersebut, tengah seronok berbual-bual, berborak-borak, bercakap-cakap. Sebab ini berlaku memang lama dahulu sebelum wujudnya telefon bimbit yang canggih-canggih seperti sekarang ini. Tengah duduk bercakap, berbual dalam tapak tanah perkuburan dikelilingi dengan semak samun dan hutan. Saya dengan kawan-kawan semua dengar dengan jelas. Kau dengar tak? Jangan tegur, diam. Pertama kali kami disambut dengan bunyi suara sesuatu menangis. Seperti suara seorang perempuan. Casey, untuk 2-3 jam suara itu kedengaran, bukan berterusan tetapi sekali-sekala. Kemudian suara itu dah lesap, dah hilang. Saya nak pergi ke tandas, Casey. Saya ingat lagi, minta seorang teman temankan saya. Jadi dia pun bangun, tinggal lagi 2, tengah duduk, 2, lagi saya dengan seorang teman, pergi mencari bahagian-bahagian sudut-sudut yang sesuai untuk saya buang air kecil. Sampai dekat satu sudut, saya pun buang air kecil. Peringkat misteri jam 12. Sedang saya buang air kecil, saya berdiri. Saya toleh ke belakang berbual dengan kawan. Jadi sambil tu saya nampak dekat kawasan kubur yang mana kubur tu yang harus saya jaga tu, teman saya tak perasan, Casey. Saya dengan seorang lagi teman nampak depan mata kami dengan begitu jelas, Casey. Casey bayangkan apa yang kita nampak, Casey. Anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya nampak dekat atas kubur yang dah pun meninggal dunia, seperti ada tangan manusia yang keluar daripada tanah kubur. Tangan tu naik, dapat lihat dengan jelas. Saya dengan teman saya berbelah bagi nak patah balik ataupun tidak. Akhirnya kami kuatkan semangat dan mulalah gangguan-gangguan yang menakutkan yang pelik-pelik berlaku dalam rumah. Dalam tapak tanah perkuburan, yang mana setelah 7 hari 7 malam kami pulang ke rumah, gangguan itu ikut kami. Anda bayangkan, ikut kami sampai ke rumah, tapi tak semua. Saya tidak kena, sahabat saya satu terkena. Dekat tingkap bilik, beliau tengah baring dekat atas katil. Tiba-tiba dia dengar bunyi dekat tingkap bilik, seperti ada orang mengikik pada waktu malam. Bila teman saya toleh, katanya dia ternampak dekat tingkap, seperti ada seseorang dengan wajah yang amat menyeramkan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya tetap buat kerja tu sampai 7-8 kali, Casey. Setiap kali buat, duit yang ditawarkan lumayan, Casey. Siapa nak kasih? Tapi sekarang ini, tak tahulah. Terima kasih. Dan selamat tengah malam kepada Casey dan pendengar Ria 897 FM. Yang ini pula datangnya daripada Kak Nurmah dan juga Said. Kata Kak Nurmah dan suaminya Said, pada hujung minggu yang lalu, Kak Nurmah dan suami telah pun pergi ke kawasan Changi. Kami berdua sebenarnya nak makan. Selepas makan tu masuk kenderaan, pusing-pusinglah keliling Changi. Termasuklah jalan dekat kawasan hospital lama, kemudian masuk Changi Village sebelah dalam lagi, lalu kapak nombor ... Dan bila kakak masuk sebuah kapak ni, ada kenderaan baru keluar. Kakak kereta suami ni nak belok kiri masuk dalam, kenderaan ni baru keluar daripada tempat meletak kereta di kawasan Changi kapak ... Yang menakutkan, Casey, dalam kenderaan itu ada seorang lelaki yang memandu. Tapi di belakangnya ada seorang perempuan yang sedang duduk, betul-betul di tempat duduk belakang lelaki berkenaan. Bila kakak pandang dan suami terperanjat, walaupun sekali pandang, kami memang ingat apa yang kami nampak. Perempuan ni duduk, rambutnya panjang sangat dan cuma tengok ke bawah.
Kakak hairan, kalaulah perempuan tu istrinya, kenapa tak duduk di depan? Dan kalau wanita itu adalah pembantu rumah atau yang lain-lain, kenapa sampai macam tu? Jadi Kisi nak tanya, nak kejar, kakak kata pada suami, jangan abang, tak payah sudah. Kami pusing dan keluar dari kawasan tu, terus pergi ke tempat lain. Itulah kisah misteri kakak yang kakak nampak tempoh hari. Entahlah manusia atau tidak, tapi cara dia bukan macam manusia. Dari kiriman email, seorang pemandu teksi berkongsi pengalaman. Kenapa saya putarkan suara nyanyian awal tadi? Ini yang berlaku. Kata Encik, mana namanya? Ini dia. Ini kisah ini dari Encik Lan berkongsi pengalaman sebagai seorang pemandu teksi. Katanya, kita pemandu teksi ini bertugas kadang-kadang sampai 12 jam memandu mencari penumpang. Dan kadang-kadang tak sempat nak singgah tandas. Ya sebablah lepas satu penumpang, satu dapat, lepas satu dapat. Dan kadang-kadang dalam perjalanan nak cari tandas tu ada jumpa penumpang, terpaksa kita ambil. Kalau kita tak ambil nanti rezeki terlepas peluang pula. Jadi kata Lan, ya akhirnya saya kadang-kadang buat kerja yang tak baik inilah. Kata beliau, dalam perjalanan kadang-kadang nak terkucil, saya takut nanti tersempak terjumpa dengan penumpang di tepi jalan. Dan saya pasti akan ambil dan saya masih akan tahan nak buang air kecil. Dalam perjalanan saya akan berhenti dan saya lepas dekat tepi semak samun lah. Saya berhentikan teksi saya tepi jalan. Saya mempancut aja Kisi, kata Encik Lan. Jadi satu kali ni saya sedang memandu dan tempat yang saya mandu ni adalah salah sebuah kawasan di Jalan Mandai. Terasa nak terkucil, tak boleh tahan. Jadi saya pun berhentikan teksi saya di tepi jalan. Kemudian nampak semak samun, saya masuk ke dalam sikit, takut kereta nanti lalu nampak. Saya terus legakan diri saya, kata Cik Lan. Sedang saya legakan diri, tiba-tiba saya dengar Kisi suaranya sayu sangat, macam suara seorang wanita sedang menyanyi. Saya mula rasa takut dan seram. Tiba-tiba meremang bulu rumah saya apabila selepas dengar suara itu senyap, terus dengar bunyi suara burung hantu. Kisi, apa yang saya tahu, kata Encik Lan mengikut kiriman email ini, kata nenek saya, kalau dengar bunyi burung hantu tu dekat, maknanya Cik Pun tu jauh. Kalau dengar bunyi burung hantu tu jauh, maknanya Cik Pun tu dekat. Dan Kisi, saya dengar bunyi burung hantu tu jauh. Meremang bulu rumah, saya dengan segera tamatkanlah projek saya ni. Saya terus jalan keluar. Bila nak jalan keluar, saya lalu sebatang pokok ni. Kisi, bau harum sangat. Bau bunga melu Kisi. Semakin kuat, semakin teruk dan semakin meremang bulu rumah. Saya jalan ke arah teksi, masuk dalam teksi, kata Encik Lan, saya tutup pintu. Terus nak memandu pergi itu, sempat saya tulis sebelah kiri. Alangkah terperanjatnya apabila saya tengok kiri, dekat dalam semak samun, tercegat berdirinya seorang wanita dalam keadaan malam yang gelap gelita dalam semak samun tu. Hanya Tuhan yang tahu perasaan saya pandu selaju-lajunya tinggalkan kawasan Jalan Mandai yang saya sebutkan awal tadi. Dan Kisi nak tahu, setelah saya pandu beberapa kilometer, depan tu ada seorang penumpang yang tahan teksi. Saya tak berhenti Kisi. Takut Kisi kalau tu bukan manusia. Terima kasih. Dan selamat pagi, siapa bercakap ni? Tina, sini. Ya, Tina buat panggilan dari kawasan mana Tina? Woodland. Dan pengalaman Tina tentang apa, silakan. Ini dalam keluarga saya sendiri ya. Bapak saya berasal dari Indonesia. Kebetulan saya berasal dari Medan. Saya orang Batak. Waktu saya berumur 15 tahun, mama saya itu melahirkan anak keempat, tapi meninggal di dalam perutnya anaknya gitu. Jadi setelah itu, maaf, nggak dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke klinik gitu. Setelah anaknya keluar, ternyata anaknya itu udah meninggal. Tapi di situ saat 8 bulan, setelah dibawa ke rumah sakit, bapak saya yang bawa anak itu ke kuburan gitu ya, dikuburkan. Setelah dikuburkan, bapak saya menjaga selama 1 minggu di kuburan itu dari jam 12 malam Kesi sampai jam 4 pagi.
bapak saya menjaga kuburan itu. Terus saya tanya sama bapak saya, kenapa kalau bapak pergi itu selalu bawa senter, kalau orang bilang buat cahayanya. Terus di kuburan dari jam 12 sampai jam 4 ngapain? Saya tanya gitu. Kebetulan saya anak pertama dari 4 bersaudara. Terus bapak saya bilang, kamu gak usah banyak tanya gitu. Saya pengen tahu, saya tanya sampai bapak saya marah. Akhirnya bapak saya jawab, karena kalau di sini di lokasi rumah kita ini banyak orang yang suka jahil. Nanti kuburan adik kamu bilangkan bayi yang udah meninggal itu diambil orang dan itu dikasih buat peliharaannya gitu. Terus selama seminggu bapak saya jaga kuburan Kesi, dari jam 12 sampai jam 4 Kesi. Bapak saya bisa melihat tuyul lah Kesi, saya nggak tahu dia pakai apa, saya nggak tahu. Saya bilang, kamu buang, kamu punya benda-benda, saya tak suka, saya bilang gitu. Tapi bapak saya bilang, saya nggak punya benda apa-apa. Di depan rumah saya waktu saya mau ke sekolah Kesi, sekitar saya umur 17 tahun. Ada orang yang nggak senang sama saya buat 7 telur di depan rumah saya. Saya nggak melihat, tapi bapak saya ngelihat. Saya mau pijak telur itu. Kalau saya pijak telur itu, saya mati Kesi. Tapi bapak saya stop saya dan kira-kira ada galian sekitar 1 jengkal tangan dari tanah ya. Ada 7 rambut, 7 telur, dan 7 jarum. Telurnya busuk loh Kesi. Bapak saya pecahkan terus bakar. Itulah pengalaman yang pernah saya alami. Jadi Anda kata kalau bayi yang baru meninggal itu, tukang-tukang sihir ini akan ambil bayi itu, mungkin dipelihara menjadikan tuyul macam tu? Bukan, jadi istilahnya bagian dalamnya itu bisa setidaknya gini ya. Kalau orang misalnya mempunyai peliharaan, mereka itu kan harus ada tumbal gitu ya. Tumbal. Kebetulan di daerah kami itu udah sering banyak yang memang meninggal pada saat itu. Tapi saya nggak percaya gitu. Saya pengen lihat tapi saya nggak bisa. Saya pengen lihat tapi saya nggak bisa. Saya pengen gimana sih bentuknya gitu. Tapi saya selalu nggak bisa ngelihat. Tapi adik saya selalu bisa ngelihat tapi dia nggak takut sih. Dan bahkan dia bisa bicara. Saya nggak tahu kenapa ya. Tapi kata bapak saya kalau itu nggak dijaga nanti mereka ambil misalnya kayak jantungnya, hatinya mereka kasih sama peliharaannya dan peliharaannya nggak cari tumbal yang lain. Dan setidaknya kan karena itu anaknya bapak saya ya, karena bayi itu ya, jadi harus dijaga dari jam 12 sampai nanti jam 4 pulang. Dan lucunya Kesi, kamu tahu kalau dia pulang dari mana aja, bapak saya itu sampai di pintu rumah dia nggak langsung buka pintu Kesi. Dia bludah 3 kali depan rumah. Karena rumah kalau di Indonesia rumah kami bukannya pakai flatbed gitu, enggak ya. Ini kayak istilahnya banglo tapi satu dinding sama tetangga gitu. Dia selalu bludah 3 kali ke belakang. Ya 3 kali ke belakang. Setelah itu baru dia masuk ke rumah. Kalau tidak seperti itu dia tidak akan bakalan masuk. Soalnya banyak hal-hal yang udah dari kita entah dari mana-mana, apalagi kalau dari kuburan Kesi, pasti ada yang ngikutin. Maksud meludah itu artinya menghina dia, jadi dia berbalik arah ke tempat tujuannya gitu. Jadi itu dia. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Kembali ya dari Tina. Daripada pendengar kita berikut ini, Cika, selamat malam Kisi para pendengar. Cerita ini berlaku 24 tahun lalu. Ibu telah melahirkan diriku. Waktu itu dia belum habis pantang. Apalagi aku dalam pukul 11 malam. Ibu bapakku dan Nini dan atuk telah keluar pergi makan malam kerana ibu teringin sangat nak makan makanan laut. Tinggal makcik dan aku saja di rumah. Makcik selalu tidur di ruang tamu dan malam itu dia tidur bersamaku di ruang tamu. Diletakkan penyapu lidi dan ayat kursi di atas dekat kawasan dalam rumah tu. Lalu kami tidur, makcik teringat akan kejadian semalam tentang gadis hamil terjun di blok sebelah. Pada pukul 1 pagi, ruang tamu tiba-tiba dingin sangat katanya. Makcik terbangun, lalu kaku kerana ternampak ada seorang gadis lalu dari dapur mahu menuju ke pintu rumah. Katanya gaun putih berlumuran dengan darah bila dilihat dan darah rambut panjang kusut. Baru saja mau keluar, dia berhenti dan kemudian seolah-olah macam patah balik menghadap aku dan makcikku, kata dengan suara halus, "Pinjam budak ni sekejap boleh?" Dia hulur tangan, makcik capai penyapu lidi dan menyuruh pergi.
atau buruk nanti padanya. Mata gadis itu terbeliak, lalu tenung makcik aku macam nak rak. Makcik kata, aku tak takut dengan kau. Berambus kau atau aku akan kerjakan kau. Gadis itu pun kata suara garau dan lalu menghadap ke pintu dan keluar menembusi pintu makcik. Istighfar kerana betul-betul dia pun takut. 10 minit kemudian, ibu sekeluarga pulang. Terima kasih Casey kerana sudi kongsi bersama dari kiriman Cika. Pendengar Ria 897, saya akan bacakan kiriman email yang saya terima dari seorang pendengar yang bernama Kak Salbia. Dan pengalaman ini berlaku setelah beliau pulang dari seberang bersama ibu dan suaminya. Kisahnya begini. Kisah yang dialami ini berlaku tahun 2011. Pengalaman yang tak dapat dilupakan dialami oleh Kak Salbia sendiri. Kita akan teruskan kisah yang pertama dalam rancangan MJ12. Apa khabar Kisi dan juga para pendengar Ria 897? Nama saya Kak Salbia. Tolong Kisi bacakan pengalaman peristiwa yang menghantui dan menakutkan kakak ini. Waktu kejadian ini berlaku sekitar tahun 2011, kakak suami dengan ibu kakak baru balik dari seberang tambak. Dah masuk Singapura, dah sampai kawasan rumah kakak di Ang Mo Kio. Suami nak letakkan kenderaan, lalu suami turunkan kami. Hampir 11 malam, suami turunkan di tempat loading unloading bay, sementara suami terus memandu. Suami terus memandu pergi letakkan kenderaan di tempat letak kereta bertingkat. Teman-teman misteri jam 12 mengikut cerita yang dikirimkan oleh Kak Salbia. Beliau dan ibunya terus menuju ke arah lift. Kak Salbia terus meninggalkan ibunya dan beri alasan yang dia nak ambil surat ataupun nak tengok surat di peti surat rumah. Jadi ibunya terus mungkin beredar dari situ. Kak Salbia pesong dan pergi ke tempat simpan surat. Dia mengeluarkan kunci, mengambil dalamnya ada beberapa keping surat yang dihantar mungkin awal petang tadi. Kak Salbia mengambil surat tersebut dan membiliknya satu persatu. Kemudian katanya barulah kakak jalan pergi ke lift. Bila tengok mak kakak dah tak ada Kisi. Dah naik ke atas. Jadi kakak tekan lift, kakak pun naik ke atas. Apa yang berlaku, teman-teman Ria 897 FM? Bila kakak keluar dari lift, kakak tak terfikir pun tentang pintu rumah. Kalau mak kakak dah balik, pastinya pintu rumah akan terbuka. Pintu besi, pintu kayu akan dibuka. Sebab kami balik bersama-sama. Jadi pada waktu yang dimaksudkan, teman Ria 897, Kak Sabria kata kakak terus keluar dari lift secara otomatik, tidak berfikir panjang sambil membaca beberapa surat yang ada di tangan kakak. Tangan meraba handbag yang kakak ada untuk cari kunci. Setelah jumpa kunci, kakak keluarkan, buka pintu besi, buka pintu kayu. Rumah gelap gelita. Sebab kami keluar sejak awal pagi tadi. Bila tolak pintu beri salam, kakak terperanjat. Mak ni takutkan orang duduk dalam gelap. Casey, kakak nampak mak kakak sedang duduk dalam hall rumah di sofa. Jadi kakak pun menegur mak kakak. Mak ni takutkan orang duduk dalam gelap. Kenapa gelap sangat? Bila tangan kakak nak meraba buka suis lampu, suami di belakang beri salam. Assalamualaikum. Terus kakak buka lampu dan jawab Assalamualaikum-salam. Suami masuk, tanggalkan sepatu, tanya mak, mana mak? Kakak toleh tengok sofa dah tak ada orang Casey. Memang terkejut pada malam tersebut. Mak? Mak? Mana mak Mak? Suami tanya, mana mak? Entah, tadi ada kat depan ni. Kejap, mesti dalam bilik. Kakak pergi tengok dalam bilik mak. Bilik kakak dalam study room tandas. Tak ada Casey, mak tak ada dalam rumah. Setelah lebih kurang kita dalam rumah tu 2 minit lebih, Casey tanya, tengok mana mak? Dan suami pun tanya, mak beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak pergi mana mak? Oh, mak pergi kedai tadi beli roti ni.
Mak kakak rupanya, bila kakak ambil surat di letterbox, mak kakak pergi kedai tanpa beritahu kakak sampai atas kisi. Kakak memang benar-benar nampak seolah-olah susuk tubuh macam mak kakak duduk di sofa dalam rumah yang gelap gelita. Kakak tak beritahu mak, tak beritahu suami. Sebab tak tahu apakah reaksi mereka nanti. Itulah pengalamannya. Terima kasih. Dan selamat tengah malam. Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan awal tadi, bayangkan. Ini dia. Mungkin makhluk ni tahulah ambil kesempatan daripada situasi yang berlaku ketika malam tersebut tahun 2011. Kak Salbia pun sedang baca surat yang diterima tu. Tak perasan pun yang mak dia, mungkin dia rasa sebelum tu di bawah, mak dan naik atas lah. Tapi bila dalam lift, tiba-tiba lupalah seketika yang ibunya sebenarnya dah naik atas mengikut apa yang tadi dirasakan. Dalam keluar lift tu, sambil tu keluarkan kunci masuk dalam, tak terfikir kalau ibu dah naik atas, takkanlah pintu rumah tu tak terbuka. Kita akan teruskan dengan kisah pengalaman selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12 bertemankan saya, KC di FM 897. Terima kasih bagi anda masih setia bersama dengan saya, KC di FM 897 dalam rancangan Diria. Merupakan rancangan yang paling digemari sepanjang, saya rasa 4-5 tahun lah. Rancangan nombor 1 Diria 897 FM. Anda yang membuat rancangan ini nombor 1 dan kekal nombor 1 sampai ke hari ini. Terima kasih di atas kiriman email, SMS, panggilan yang saya terima. Terima kasih lah. Dan di Facebook saya telah pun buat pertanyaan. Mungkinlah saya akan cuba usahakan nak buat konsert MJ12, tapi ini Misteri Jam 12 close door event. Mungkin 100-200 orang, dan saya telah pun tanyakanlah saranan. Antaranya saya tanyakan nak buat high tea, forum perdana, akustik konsert, talk show ataupun teater. Jadi berikan pendapat pandangan anda dan kita tengoklah idea ini bukan akan boleh dilaksanakan dalam satu malam. Pastinya memakan masa dan tengoklah macam mana, yang mana boleh kita mampu lakukan dan permintaannya memang ramai, kita akan cuba usahakan ke arah itu. Terima kasih bagi anda yang telah pun berikan pendapat pandangan anda di Facebook Ria. Alamak, Nuradi Brothers. Macam Nuradi Brothers. Tempoh hari awak tak ada, kita panggil jemput awak datang untuk konsert Misteri Jam 12. Terpaksalah saya nyanyikan lagu cerita hantu. Orang Melayu percaya hantu, orang Cina sembayang hantu. Baik, saya akan kembali dengan kisah selanjutnya. 669-11897 bertemankan saya, KC. Pendengar Ria 897, saya akan terus sempurnakan kisah pada tengah malam ini. Bersama saya di ujung talian, anda boleh hubungi sekarang 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Ya, selamat tengah malam. Ya, siapa bercakap ni? Ya, saya Fiza daripada Johor Bahru. Fiza dari Johor. Dan pengalaman Fiza yang nak ketengahkan kali ini tentang apa? Silakan. Okey, sebenarnya ini bukan pengalaman saya. Ini pengalaman abang saudara saya dengan isteri dia lah. Silakan. Okey, dulu sebelum diorang pindah ke rumah baru, dia duduk di Taman Anggrek. So malam-malam tu biasanya kalau sebelum diorang tidur, dia akan buka tingkap sampai 2 pagi biar angin masuk kan. Lepas tu yang isteri dia ni, isteri abang saudara saya ni, dia tengok keluar, dia nampak ada perempuan pegang macam selendang macam tu lah, jalan sambil menari kan. Tapi dalam hati dia tak terfikir yang dia nampak benda lah. Dia cuma dalam hati dia cakap, siapa yang gila kan, menari-nari kat luar ni. Lepas tu ada lagi satu kisah ni, abang saudara saya, isteri dia tanya dia lah, dia dengar bunyi orang tarik pin lah kat belakang, kat rumah. Lepas tu suami dia pergi keluar, tengok dekat luar dapur lah, dia nampak ada orang mencangkung. Tapi dia tak bagi tahu isteri dia lah. Lepas tu makcik saudara diorang cakap yang tempat tu memang ada kematian di mana perempuan mengandung mati dekat tempat yang di depan rumah tu lah. Tak tahu lah sama ada dilanggar kereta ke atau jatuh ke. Okey, saya ada lagi satu pengalaman, boleh saya cerita? Silakan, teruskan. Okay. Ini pengalaman ni boleh jadikan pengajaran bagi saya dengan semua orang lah. Okey, kawan saya
Ibu dia jenis tak suka lipat kain. Bila dia angkat kain daripada jemuran, dia tak terus lipat. Bila dia tak lipat, malam tu lah kawan saya lah yang nampak. Ada perempuan duduk di sebalik lunggukan kain-kain tu, sambil rambut dia kusut masai, geledah kain, campak kain macam tunggah cari sesuatu. Start daripada hari tu, yang start dicerita pada saya pun dah rajin lah lipat-lipat kain sampai dah sekarang. Terima kasih Fiza. Okey, sama-sama. Baik, 669-11897. Ini adalah pengalaman datangnya daripada Encik Muhammad Yazid. Beliau ketengahkan satu peristiwa. Begini kisahnya. Kata beliau, kisi berhati-hatilah dengan apa jua yang kita lakukan pada waktu malam. Nak bila bab-bab tegur menegur ni. Saya pasti dan yakin ramai dah tahu. Jangan suka tegur. Saya tidak pasti apakah muslihat di sebalik teguran. Tapi saya pernah terkena benda yang dikatakan sebagai satu tabu bila kita menegur pada waktu malam. Saya sendiri memang tidak percaya. Pada saya, ini adalah pemikiran kolot. Kalau kita ternampak sesuatu, kita terbau sesuatu, kita cakaplah apa yang kita nampak. Jadi pada malam tu, kata Yazid, saya dan juga 2 orang teman sedang duduk dekat kolong blok. Kita duduk, kadang-kadang kita akan betulkan motor. Ada kalanya kita duduk dekat kolong blok hanya untuk bercakap dan bercerita. Itu saja. Jadi pada malam tu sedang bercakap seronok bercerita, tiba-tiba datang bau busuk, dan juga bau busuk ni mengganggu saya dan juga 2 orang teman yang ada di kolong blok. Saya terus bersuara, "Uish! Busuknya! Siapa ni kentut? Engkau yang kentut?" kata saya kepada salah seorang teman. Tak adalah, mana aku, bukan akulah. Seorang lagi pun kata bukan dia. Dan apa yang membuat bau busuk ni menakutkan, setelah dia menjadi busuk, dia bertukar perlahan-lahan menjadi bau yang begitu harum sangat-sangat pada malam tu. Jadi sekali lagi saya menegur, "Hai, tadi busuk sekarang wangi pula. Pandai dia pakai minyak wangi." 2 orang teman memandang ke arah saya dengan mata yang tajam, seolah-olah memberi saya signal dan isyarat, jangan tegur. Kemudian saya kata pada teman saya, "Korang ni kolot dah. Tegur-tegur, dah bau busuk, dah bau wangi, tegurlah. Itu yang kita bau, bukan kita buat cerita." Mereka hanya berdiam diri, tidak ingin seolah-olah subhat dalam hal ini. Jadi setelah kami berbual, kita pun pulang ke rumah. Saya tinggal tingkat 4. Ada kalanya saya akan naik lift, ada kalanya akan saya naik tangga. Tengok mood. Jadi pada pagi itu, saya pulang ke rumah, saya naik tangga. Yang menakutkan, setiap kali saya jalan, setiap kali itu saya akan dengar bunyi seperti orang sirit kaki dekat belakang saya. Bayangkan setiap kali saya berjalan naik tangga, 1 anak tangga, 2 anak tangga, 3 anak tangga, dekat belakang bunyi. Sama seperti orang berjalan sambil sirit-sirit kakinya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya terus naik ke atas. Sampai rumah saya, masuk ke dalam, tutup pintu. Selang beberapa tapak saya langkah kaki selepas tutup pintu untuk ke dapur, ada orang ketuk pintu rumah saya. Saya ni ingatkan salah seorang kawan sebab kita pun berjumpa. Mungkin saya terlupa barang. Jadi saya ke depan, saya buka pintu rumah. Alangkah terperanjatnya, depan rumah saya tidak ada seorang pun yang berdiri dan ketuk pintu rumah saya. Saya pun jalan tutup pintu balik. Jalan lagi beberapa tapak, orang ketuk lagi pintu. Jadi anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya menghampiri pintu sekali lagi, saya buka pintu, tengok depan rumah memang tak ada orang. Seolah-olah ni
saya dipermainkan oleh kawan saya pun bersuara. Jo! Oi, tak kelakar lah Jo. Lan, keluarlah. Jangan main-main lah. Kata saya, menyebut nama 2 orang kawan yang saya rasa mungkin mereka bersubahat nak takut-takutkan saya, Casey. Jalan lagi beberapa tapak. Bunyi ketukan. Saya dengan segera mencapai telefon bimbit saya. Saya tekan nombor telefon kawan saya dan saya cuba dengar. Telefon berdering, berbunyi. Tapi dekat luar, yang ketuk pintu, mustahil kalau saya tak dengar bunyi handphone ataupun telefon bimbitnya. Dan saudara, akhirnya, dipendekkan cerita, kawan saya pun angkat. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi dipendekkan cerita di sini, bila dia sedang telefon kawannya Joe dengan harapan orang yang dekat luar tu handphone dia berbunyi lah. Jadi dia akan tahu, oh ini Joe main kerja ni. Tak boleh lari Apa yang terjadi, Joe pun angkat telefon, kemudian dia terperanjat. Joe, kau kat mana Aku dah sampai rumah, kenapa? Ya ke? Bukan kau kat luar, kacau-kacau rumah aku ketuk-ketuk pintu? Tak adalah. Kemudian saya tanya seorang lagi rakan. Seorang lagi rakan pun dah balik, dah sampai rumah pun. Jadi sekarang persoalannya, siapa yang ketuk pintu rumah saya untuk beberapa kali awal tadi? Terima kasih dan selamat tengah malam. Ya gini, sebelum saya jawab panggilan, datangnya daripada Norman. Kata beliau di sini, Casey, dalam bilik saya ni ada banyak poster-poster band-band yang saya suka lah. Dan saya tampal dalam bilik sebagai perhiasan. Biasalah, waktu tu zaman muda-muda, Casey. Kemudian, saya pernah ditegur oleh seseorang yang katanya, poster-poster macam ni, jangan tampal. Nak poster-poster muka orang ni. Katanya mengundang jin untuk datang ke rumah. Saya pun sebenarnya tak percaya, Casey. Dengan apa yang dikatakan. Saya angguk-angguk je lah. Yelah. Kata nak buka. Tapi tak buka-buka, Casey. Poster tu masih lagi tampal dalam bilik. Masih lagi, Casey, menjadi perhiasan utama dalam bilik saya. Saya memang suka dengan lagu-lagu berat-berat, Casey. Band-band metal. Itulah poster yang ada pada dinding bilik saya. Pada satu hari, katanya setelah ditegur, saya tak percaya. Saya angguk-angguk je lah. Yakan sajalah. Kemudian, apa yang berlaku apabila ibu dengan abah saya tidak ada di rumah? Mereka keluar dan belum lagi pulang. Waktu tu saya baru balik dan sekitar jam 6.45 petang. Jadi saya pun ambil tuala, letak beg tepi, ambil tuala, masuk ke tandas di bahagian dapur rumah untuk mandi. Tiba-tiba saya dengar dalam bilik saya ada televisyen. Televisyen tu menyala, Casey. Sebabnya tandas yang saya mandi ni tingkapnya, kalau bilik saya buka TV agak kuat sedikit, boleh dengar daripada tingkap bilik tandas. Boleh dengar daripada tingkap tandas di ruang dapur rumah. Dan setelah itu, saya pun keluar dari tandas, dah lap kering, kata beliau, berjalan menuju ke arah bilik. Televisyen saya menyala dengan sendirinya, Casey. Tak tahu siapa yang tekan. Saya pun ambil remote, saya tekan untuk tutup TV itu. Kemudian saya nak jalan keluar, nak ambil pakaian saya. Tiba-tiba TV itu menyala sekali lagi, Casey. Dipendekkan cerita, terus daripada rasa tak takut menjadi takut, Casey. Kemudian suaranya dikuatkan dengan sengaja menjadi lebih takut. Akhirnya saya rasa kemungkinan ada benar poster-poster wajah-wajah band-band player milik yang saya suka ni. Saya pun mengambil inisiatif untuk menanggalkannya daripada dinding-dinding rumah saya. Dan kemudian keadaan rumah tu makin baik, tapi saya janggal, Casey. Sebab setiap hari tidur, mesti menghadap poster. Itulah pengalamannya. Terima kasih. Yang ingin saya kongsi dengan anda dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Ini berkenaan dengan rumah. Yang dikatakan, dalam rumah yang beliau tinggal ini,
Seringkali anaknya ternampak kelibat. Kelibat seorang nenek dalam rumah yang mereka tinggal, dan ini menghantui dirinya, menghantui anak-anaknya. Yang paling pelik, kehadiran nenek ini hanya akan muncul apabila hujan lebat tiba. Setiap kali hujan lebat, setiap kalilah nenek ini akan muncul dan anak-anak akan menjadi takut. Mama. Ma, nak tidur dengan Mama boleh tak? Pergilah tidur dengan abang tu. Hah? Erwin kan dah besar? Ma, takutlah Ma. Dalam bilik ada orang. Pendengar Ria 897. Itulah yang berlaku kepada anak kakak yang berkongsi pengalaman beliau. Anaknya pada suatu malam datang ke dalam bilik ketika hujan lebat. Kejutkan mama beliau ataupun ibunya. Memberitahu nak tidur dengan ibu. Bila kakak suruh dia tidur dengan abang. Erwin kan dah besar. Dia kata, takut dalam bilik ada orang, Ma. Pada mulanya kakak ingatkan anak kakak ni mungkin mimpi yang ngeri. Mempunyai mimpi yang buruk. Jadi anak-anak kecil ni mungkin tidak tahu bezakan mimpi dengan realiti. Kemungkinan dia mimpi yang buruk. Dia bangun tidur, dia takut, dia masuk bilik kakak, katanya nak tidur dengan kakak. Jadi malam tu kakak benarkan tidur dengan kakak dengan suami dalam bilik Casey. Abangnya seorang diri dalam bilik tidur. Pendengar Misteri Jam 12, bayangkan lebih kurang seminggu daripada kejadian malam tu, datang lagi hujan selebat-lebatnya Casey. Waktu tu kakak sedang berada di ruang tamu. Sedang habiskan kerja sedikit. Tengah duduk dekat meja makan dengan pen, dengan buku nota, sedang tulis nota untuk perniagaan kecil-kecilan kakak. Anak kakak keluar daripada bilik. Anak kakak yang bongsu berjalan terus peluk kakak seirat-iratnya. Hey Win, belum tidur lagi? Dah pukul berapa ni? Dah lah, kau in sleep. Pergi tidur. Ma, takut Ma. Takut apa? Dalam bilik ada orang Ma. Bayangkan pendengar Ria 897. Ewin tak boleh macam ni tau. Mana ada orang? Kakak pegang tangan anak. Tak nak, takut. Ada orang, Ma, ada orang. Kakak pun marah dia. Erwin, don't do this. Masuk bilik tidur. Pegang tangan, kakak tarik. Dia seolah-olah melawan. Tak nak masuk dalam bilik. Sampai depan pintu bilik anak kakak. Kakak berdiri dekat pintu bilik. Bilik anak kakak gelap. Anak lelaki yang sulung sedang tidur di atas katilnya. Atas katil anak lelaki kakak. Sekali pandang, kakak nampak macam ada orang tengah baring Casey. Terus kakak tengok anak, tengok balik katilnya. Kakak istighfar, astagfirullahalazim. Anak aku cakap dengan betul rupanya. Kakak buka lampu. Dokong anak kakak. Win,
Tidur bilik nak. Nak. Nana, tak nak Mama. Dia masih ada. Kemudian kakak kata okeylah tak apa. Iwin tidur dengan Mama Masuk dalam bilik waktu tu suami kakak tidak ada di rumah, bertugas shift malam. Cuma kakak dengan 2 anak bujang kakak. Jadi bawa anak kakak baring dekat atas katil. Teringat pula anak yang sulung ni. Kesian pula tinggalkan dia seorang-seorang dalam bilik. Kakak pun kata pada anak lelaki kakak yang kecil ni, kakak kata, Iwin tunggu sekejap Mama pergi sebelah kejutkan abang tidur dengan Mama. Jadi anak lelaki kakak takut. Katanya, jangan Ma, nak ikut. No, Iwin, stay sini. Tunggu sini sekejap. Okay? 1 minute. 1 minit je. Anak kakak tunggu dekat katil. Kakak keluar dari bilik Casey, menuju ke arah bilik anak lelaki kakak. Casey, Danish, bangun nak. Danish tidur dengan Mama dengan adik dekat dalam bilik Danish. Bila anak lelaki kakak yang sulung bangun dari tidur, matanya terkebil-kebil kerana mengantuk. Kakak tak angkat. Terpaksa kakak kejutkan dia untuk masuk ke dalam bilik. Jadi kakak kejut abang dia bangun, mata terkebil, kusuk mata. Danish, cepat ikut Mama. Adik dah tidur dalam bilik. Angkat bantal, jalan keluar. Anak lelaki masih tengah duduk dekat katil, kakak dekat pintu. Toleh belakang. Casey, kakak nampak sekali pandang saja Casey. Pendengar Ria 897 FM. Dekat tepi tingkap belakang langsir, kelihatan seperti ada susuk tubuh dan nampak raut wajah seorang wanita tua yang ada dalam bilik anak kakak. Kakak panggil, anak lelaki yang sulung datang, ikut kakak masuk dalam bilik dan tidur bersama dengan kakak sampailah keesokan paginya. Bila kakak tanya pada anak bongsu kakak apa yang dia nampak, dia cuba jelaskan. Kakak cuba cakap baik-baik dengan dia. Katanya dia nampak dalam bilik ada nenek yang duduk sebilik dengan dia. Perkara ini kerap berlaku dan selepas hanya beberapa kalilah kejadian ini berlaku, baru kakak perasan. Setiap kali hujan lebat, setiap kali itulah susuk tubuh wanita tua akan kelihatan dalam bilik tidur anak lelaki kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, ini berkenaan kisah yang saya terima. Ini datang daripada Encik Adnan. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan kisah yang Casey kongsi tentang Bukit Putus dan saya pernah juga ada satu pengalaman di Bukit Putus. Bukit Putus ini memang kiri kanan dengan hutan dan pokok-pokok yang pohon-pohon yang tinggi dan tebal, dan juga ada kawasan lurah bukit dan juga ada kawasan bukit-bukit. Kalau waktu malam memang gelap, situ tidak ada lampu jalan, dan Bukit Putus ni banyak jalan yang bengkok-bengkok ataupun banyak seliko-seliko. Kena memandu di sana dengan hati-hati. Dekat satu sudut ni, Casey, di Bukit Putus, nanti ada tempat kelompok monyet-monyet suka berkumpul. Dan monyet-monyet liar ni akan berkumpul di tepi jalan. Nanti dinantikan sajalah sesiapa yang memandu, mungkin dia akan mereka yang tahu tentang kehadiran monyet ni akan campak makanan, macam-macam benda lah. Makanan dia akan campak, kacang, roti. Dan ini kejadian berlaku waktu tu sekitar jam 7 lebih malam. Saya menggunakan laluan Bukit Putus. Bukan nak dibuat cerita, tetapi inilah pengalaman yang benar-benar berlaku kepada diri saya. Bila dekat satu seliko ni, katanya di tepi seliko ni ada kawasan agak ada ruang yang mana ruang ni banyak monyet-monyet. Pada waktu itu, waktu senja dekat maghrib tu, berkumpul dekat atas ruang kecil di seliko yang saya nak belok ni. Dan apa yang terjadi, monyet ni berkumpul begitu banyak
Apabila saya perlahankan kenderaan, saya dah keluarkan standby roti tau. Jadi roti tu saya campak. Bila saya campak roti, tiba-tiba tersalah campak. Tengah memandu ni tersalah campak, roti tu tercampak dekat depan. Nak tak nak saya kena tekan brake. Sebabnya monyet-monyet semua dah lari depan kenderaan, makan roti yang saya campak. Satu pack saya campak. Jadi saya kena tekan brake dan cuba elak perlahan-lahan. Apabila monyet tu bergerak beramai-ramai untuk makan roti yang saya tercampak di hadapan, saya baru perasan. Dekat betul-betul antara tengah-tengah monyet yang berkumpul ramai-ramai, banyak-banyak tu, bila monyet tu bergerak, saya nampak ada seorang perempuan sedang dalam keadaan menyangkung. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, saya mula-mula tak perasan sangat. Apabila saya toleh nak tengok tempat yang sama, saya nampak susuk tubuh seperti seorang perempuan dalam keadaan menyangkung. Selepas kejadian malam tu, saya dah tak nak lagi campak makanan nak kasih monyet makan. Kalau lalu dekat kawasan tu pun, saya akan lalu pada petang-petang hari, tak nak gunakan pada waktu malam. Terima kasih. Itu dia, kisah tentang Bukit Kepong. Jadi, terima kasih kepada anda semua. Bukit Kepong pula, Bukit Putus. Bukit Kepong lain terima kasih pada anda semua kisah Bukit Putus yang telah pun dikongsi oleh teman kita awal tadi. Jadi banyak pengalaman Okey, 669-11897 669-11897 dalam Misteri Jam 12. Ada pengalaman selanjutnya ini ingin saya sampaikan, datangnya daripada mana ni? Okey, ini dari Wak Mus. Wak Mus berkongsi pengalaman beliau yang pernah terkena ataupun pernah ternampak sesuatu yang amat menakutkan dalam hidupnya. Jadi kita teruskan Misteri Jam 12. Kisah Wak Mus yang diceritakan begini, pengalaman yang dikatakan di sini. Saya ni ada seorang cucu. Saya ada seorang cucu. Anak saya adalah seorang ibu tunggal. Jadi setiap malam saya akan jemput anak saya dari Kolong Blok. Dan saya juga adalah seorang datuk dan seorang ayah. Isteri saya dah meninggal dunia. Jadi dalam rumah tu, saya, anak perempuan saya dengan cucu saya tinggal serumah. Anak perempuan akan minta bantuan saya untuk turun bawah untuk jemput dia naik ke atas sebab dia takut. Tapi takkanlah saya nak tinggalkan cucu saya seorang diri dalam rumah. Cucu saya ni baru berusia 4 tahun, Kisi. Jadi hampir setiap kali kalau anak saya bekerja dan balik malam, kalau waktu dia balik malam agak lewat, dia akan beritahulah, katanya, "Bapa boleh tolong tak malam ni fetch Nur dari bawah. Nanti saya akan turun dengan cucu saya." Jadi kerap kali itulah saya turun bawah dengan cucu. Cucu akan ikut saya duduk dekat bawah di kolong blok. Ada kalanya cucu saya ni akan berlari-lari dekat kolong blok dan saya pernah marah. Katanya nak main-main boleh tapi jangan bising. Sebab dia lari-lari, kadang-kadang dia akan terpekik-pekik. Seolah-olah ni macam ada orang yang kejar dia. Sampaikan pada satu hari, saya tengah duduk dekat bawah blok, sedang menantikan kepulangan anak saya yang akan menaiki transport yang disiapkan oleh tempat tugasnya. Saya tengah berdiri, bayangkan tengah berdiri, kemudian duduk, berdiri. Cucu saya ni lari, kemudian dia ketawa sambil terbahak ketawa. Kemudian saya dengar suara, "Shh." Macam orang marah tau. Mungkin kerana cucu saya bising. Saya pun panggil cucu saya kata, "Dahlah, tak mau main bising-bising duduk sini, kalau tak kita duduk tempat lain." Jadi dia pun dengar kata saya. Dia duduk dengan saya dan saya masih lagi menantikan kehadiran kepulangan anak saya yang belum sampai-sampai. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang berlaku pada waktu itu ketika anak saya dah nak dekat sampai? Cucu saya ni kelihatan sedang bercakap dengan seorang perempuan. Perempuan ni sedang berada dekat kawasan laluan lari-lari anak, jogging track. Sebab depan rumah saya ada satu tempat untuk anda berlari-lari anak. Jadi saya nampak cucu saya sedang bercakap dengan seseorang
dekat trek larian tu. Kemudian saya panggil beberapa kali untuk cucu saya datang kepada saya. Cucu saya datang, jemput ibunya dan terus naik ke atas rumah. Pendengar Misteri Jam 12, bila dalam rumah, anak saya ketuk pintu ketika semua dah nak tidur. Katanya, "Bapak, tolong pak, tolong pak." "Kenapa?" "Ni Danish tengok." Cucu saya, seluruh tubuh menggeletar, badannya suhu dah naik walaupun tak pegang termometer, hanya dengan pegang bahagian tengkuk, leher dan dahi, saya dapat rasakan suhu badan cucu saya meningkat naik. Kemudian yang paling menakutkan apabila anak saya kata, Bapak dengar pak, Bapak dengar apa dia cakap? Saya takutlah pak, Bapak dengar." Cucu saya cakap, kata Wak, "Takut dengan anti. Takut dengan anti." Kata cucu saya beberapa kali. Danish tak mau takut. Danish kan good boy. Danish kuat kan? Danish tak mau takut, okey? Atuk ada kat sini. Ya? Kemudian saya ambil cucu daripada pelukan isteri. Saya dukung cucu. Sambil saya berjalan, saya membaca surah Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca surah. Cucu saya dalam masih berbisik, Takut dengan anti. Takut dengan anti. Danish, mana ada anti? Dekat dalam rumah ni cuma ada ibu dengan atuk. Danish nak kena kuat tau. Kemudian saya tergerak hati. Bila anak saya masuk dalam bilik nak ambil sesuatu, saya pun dukung, di mana badannya saya kedepankan depan saya. Saya pegang, saya tanya, Danish boleh tunjuk atuk? Anti tu dekat mana? Dalam rumah ke luar rumah? Saya nak letakkan dia dekat atas lantai supaya dia dapat tunjukkan saya. Tapi dia enggan. Dia tak nak turun. Dia cuma tunjuk. Dekat depan. Dalam bilik anak saya. Danish, anti tu dekat mana dalam bilik ibu? Cucu saya angguk. Dia dekat mana? Atas katil ke? Terus dia diam. Pendengar Misteri Jam 12. Dia diam. Saya mula baca dan baca sampai cucu saya terlelap. Kemudian saya kata pada anak, "Malam ni Danish tidur dengan abah." Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Wak untuk Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Saudara pendengar Misteri Jam 12, ini ada beberapa komen tentang Bukit Putus. Ini daripada Encik Jalil. Katanya, saya pernah menggunakan laluan Bukit Putus dan sedang memandu bersama dengan isteri, sedang memandu dengan 2 orang anak dalam satu kenderaan. Kejadian berlaku bukan waktu malam tetapi waktu petang, sekitar waktu asar. Laluan tu memang tak banyak lagi gunakan dekat kawasan yang dikatakan Bukit Putus sebab ada jalan yang lain. Jadi saya ni pun dah lama tidak menggunakan laluan Bukit Putus. Saya cuba menggunakan laluan Bukit Putus. Tengah memandu waktu petang-petang hari. Isteri saya tidur bangun, anak saya dua-dua dekat belakang dah masuk alam mimpi sejak awal tadi. Jadi apa yang terjadi, sedang saya memandu kenderaan saya rasa macam kereta saya ni agak berat sedikit. Seperti tersangkut pada sesuatu ataupun terkena pada sesuatu. Dan saya cuba periksa dan dipendekkan cerita. Pada mulanya memang tak dapat kesan apakah punca kenderaan tidak bergerak-gerak ataupun bukan tidak bergerak-gerak, malah
kenderaannya sukar untuk bergerak, macam berat lah, kata teman kita. Jadi akhirnya bila saya dah habis melepasi kawasan yang mungkin ada sejarah hitam, saya dapati bahagian belakang kereta saya ni seolah-olah ada macam cap tangan orang yang tekan kenderaan saya. Jadi dia tak boleh bergerak ataupun boleh bergerak tapi dengan perlahan sangat-sangat. Walhal memang tidak ada sesiapa di tempat belakang yang saya sedang memandu agak laju pada petang yang disebutkan. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Teman-teman Ria 897. Lazimnya kita dengar kisah-kisah misteri berkaitan dengan Cik Pon, kakak cantik. Dan ini satu lagi kisah Cik Pon, kakak cantik. Berlaku di tempat berlari anak, tempat penduduk-penduduk daerah itu, kawasan itu berjoging ataupun berlari-lari anak. Jadi apakah kisah yang dialami oleh Encik Muhammad Ridwan? Beliau katanya di sini, saya tidak mendengar rancangan KC sebab saya bertugas setiap hari waktu pagi. Cuma kalau ada kesempatan, saya akan dengar melalui YouTube. Tapi bukan setiap hari dapat saya berpeluang. Harap KC dapat ketengahkanlah kisah saya yang saya rasa cukup mencabar ini ketika saya berlari-lari anak pukul 11 malam. Seorang diri. Lazimnya saya kalau berlari-lari anak di kawasan Bedok Reservoir Park, ada juga orang-orang yang lain. Ada yang sedang berjalan, brisk walking, ataupun ada yang jogging macam saya. Ada juga dengan anak-anak mereka sedang berjalan menikmati keindahan malam. Tapi hari yang saya pergi adalah hari Isnin. Ini kerana saya sedang clear leave, nak habiskan cuti, seminggu saya tidak bertugas. Jadi hari Isnin lazimnya keesokan hari bertugas, tidak ramai orang akan datang ke tempat yang saya maksudkan di Bedok Reservoir. Jadi KC, pendengar misteri jam 12. Kata Encik Muhammad Ridwan, pada malam ini maksudkan, saya dah buat satu pusingan baru saya perasan hanya saya seorang saja yang berada di Bedok Reservoir Park pada malam yang dimaksudkan. Apa yang berlaku teman-teman misteri jam 12? Cik Muhammad Ridwan berkata, kisahnya yang cukup mencabar dan menyeramkan. Beliau dah buat satu pusingan kemudian baru sedar yang hanya dia seorang saja yang menggunakan taman tersebut. Tapi ia tidak mematahkan semangat saya untuk terus jogging ataupun berlari-lari anak. Saya niat di hati tak apa. Saya nak buat kali ini 4 pusingan barulah akan saya pulang ke rumah. Jadi pusingan pertama, yang kedua, nak masuk 2.5, tiba-tiba saya dengar di belakang saya bunyi syik, 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 syik. Dalam hati, mesti ada orang yang baru masuk taman ni juga nak berlari-lari anak dengan saya. Jadi saya pun tak indahkan. Saya terus berlari. Teruskan larian anak saya ataupun jogging saya untuk habiskan 4 pusingan. Jadi ini dah 2.5 pusingan pendengar Ria 897. Encik Muhammad Ridwan berkata, bila saya jogging, saya hairan bunyi itu macam konstan dekat belakang saya, tak gerak-gerak, masih ikut saya dari belakang. Seolah-olah dia tak boleh overtake ataupun potong saya. Jadi saya pun toleh. KC, pendengar misteri jam 12, mungkin apa yang saya nak jelaskan ramai tidak akan percaya, tapi saya yang terkenal saya tahu KC. Memang cukup menakutkan, memang cukup menyeramkan. Apabila saya pusing dan toleh ke belakang, alangkah terperanjatnya ternampak seorang nyonya tua KC, wanita Cina tua, sedang jogging di belakang saya. Tak apa. Yang menakutkan saya, keadaan dia berlari anak, badannya macam orang sedang nak rukuk solat. Tangannya kedua-duanya kiri kanan dirapatkan pada belah badan kiri dan kanan. Kemudian dia lari dari belakang ikut saya dengan dalam keadaan sedemikian rupa. Bila saya nampak, saya terperanjat. Saya istighfar, kemudian hilang pernafasan saya yang saya kawal. Yalah, mengikut tempo saya jogging tu, tiba-tiba KC, saya tercungap-cungap dibuatnya kerana ternampak benda tu di belakang saya. Bila saya berhenti, dia pun ikut berhenti. Saya baca Al-Fatihah 2-3 kali. Dari jogging, saya pecut lari. Saya lari, dia ikut lari, dan kali ini saya dah tak berani nak toleh ke belakang.
Sampai saja tepi jalan, saya berdesut naik atas bukit, jemberang jalan dan pulang ke rumah saya di Bedok Reservoir, blok ... tak nak saya sebutkan. Pada misteri jam 12, kata Encik Muhammad Ridwan, walaupun cuti seminggu, untuk seminggu cuti itulah saya juga bercuti daripada berlari-lari anak di Taman Bedok Reservoir. Memang menakutkan, memang menyeramkan dan memang sukar nak dipercayai. Tapi itulah peristiwa saya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam.